Yeah, welcome back friends. Welcome back to World After Channel Rules. I'm certain most of you are wondering why I'm back to this place. Wadi Hana, yeah friends. You'll remember, right? Wadi Hana. Okay, this is a shocking news, friends. It's a shocking news indeed. It's a shocking news. Will the RTS Link JB Singapore project be cancelled if MRT Corporation fails to pay compensation accordingly to these house owners, friends? Will this ringgit Malaysia 10 billion or Singapore 3.17 billion, depending on the higher currency rates, RTS Link JB Singapore project be cancelled again if the MRT developers fail to pay appropriate compensation to, again friends, these house landowners? This is the reason why I'm back to this Wadi Hana village, yeah friends. So sekarang saya berbahasa Malaysia ya. Memang mengejutkan ya, memang mengejutkan. Berita ni memang mengejutkan. So maaflah kalau suara saya tu lantang sangat ya. Okey. Ni saya nak tunjuk you all. Project Rapid Transit System Link RTS Link Johor Bahru Singapore, Wadi Hana Depot. Jalan Wadi Hana ya friends. So ni kawasan ni yang berpagar ni, proposal untuk tapak pembinaan depo RTS Johor Bahru ke Singapura ya friends. So saya nak tunjuk you sikit perkembangan RTS di Wadi Hana. Actually video sebelum ni pun you all dah nampak ya. So pemecahan tanah dijangka dilakukan pada bulan Disember ya. You all nampak ni, these big bricks here friends. Mereka dah bina tapi belum ada papan tanda ya. Menarik ya friends, menarik. It's very interesting. So okay, kita pergi bertemu dengan tuan tanah. Dengan tuan tanah yang kononnya menjadi penghalang terhadap pembinaan RTS Link Rapid Transit System between Johor Bahru and Singapore ya friends.
So kita pergi berbual dengan beliau, mengetahui berita di sebalik berita yang sebenar, atau cerita di sebalik cerita yang sebenar, ya friends. So seperti apa yang you sudah sedia maklum, Kampung Wadihana ni dikelilingi oleh bangunan-bangunan berprestij tinggi, ya, termasuk bangunan Astaka ni. Tu Astaka, ya. Okey, kita pergi berjumpa dengan tuan rumah, tuan tanah di kawasan rumah yang berumur lebih 100 tahun, ya. It's a historical house, ya friends. So perbualan saya nanti, saya akan berbahasa Malaysia dan saya akan translate dalam bahasa Inggeris di bahagian description, ya. So you boleh baca ni. Kami mahu hak dan maruah kami diadili seadilnya. Ya, masih wujudkah Kerajaan Pembela Hak Rakyat di Malaysia ni? Tanah kami, maruah kami, pengorbanan kami. Ya, so okey, kita lanjutkan. Okey, ni tangga ni pun actually boleh dikatakan tangga yang bersejarah, ya. Ya, bayangkan rumah ni dah dibina, kalau tak silap 100 tahun ataupun lebih lah. Halo Encik Wahid, apa khabar? Ni tuan rumah dah turun. Ya, so Encik Said Najib, kan? Encik Said Najib. Ya, so sekarang 5.48. Ya, so saya letak sini. Apa khabar Encik Najib? Sihat, ah. Saya letak sini jadi dia tak shaky, kan? So you nampak tu bangunan apa tu? Astaka. So ya, Encik Najib tadi, Said Najib, kan? Mereka you all dah nampak, tapi saya akan tunjuk dia lagi sebentar. Ya, saya rasa dekat sini sebab kita nak lihat pemenangan bangunan tertinggi di mana? Di Southeast Asia kalau tak silap, Ini kalau tak silap bukan Petronas. Tu di KL. Ni penempatan apartmen, ya, di Southeast Asia kalau tak silap lah. So maafkan saya kalau silap, you tolong komen. Ya, so ya, seperti apa yang saya katakan, yalah, projek RTS ni bukan baru, kalau tak silap sejak 1991, masa zaman Tun Mahathir. Tapi yalah, disebabkan politik talking, you know, ya, so terbengkalai sini sana, kan. Jadi
syukur baru-baru ni tahun lepas so, memang sudah dapat confirmation lah Peringkat akan bina RTS yang menghubungkan Johor Bahru dengan Singapura ni. So saya pasti you all pun sudah biasa dengar sebab kenapa RTS ni diperlukan, Rapid Transit System, link antara Johor Bahru Singapura dibina. So yalah, sebelum pandemik ni kalau mereka yang bekerja di Singapura di Johor Bahru memang tidak asing lagi Encik Said macam apa saya panggil macam kan macam semut kesian saya, kesian mereka demi sesuap nasi. It's really struggling. So syukur projek ni dah berjalan. Yalah, sudah dipersetujui. Cuma sekarang ni masalah dia baru-baru ni pun 3 hari lepas ada berita dari CNA mengatakan depo di Wadi Hana ni terhalang disebabkan ada tuan tanah yang menghalang. Nanti ya cakap menghalang pembinaan ni. Jadi kebetulan 2 hari lepas saya bertemu dengan Encik Syed Najib ni, bukan Datuk Najib, memang famous nama Najib. Okey, so saya bertemu. Jadi saya tersentuh hati saya, ingin tahu perkara sebenar kan. Kita ialah tak adil lah kita dengan sebelah pihak saja kan. Jadi kebetulan syukur Encik Said ingin ditemu bual. Jadi kita nak tahu apa betul ke kenapa mereka katakan Encik Said ni jadi penghalang. Betulkah you halang projek RTS ni? Ya. You nak duduk kan Cik, nak ada kursi? Okey. Bagi pihak saya telah dimaklumkan dengan secara risikan daripada pihak-pihak yang terlibat mengenai projek, dan diorang telah research dengan saya macam mana penerimaan saya kan untuk pelaksanaan projek kerajaan kan, yang mana terkena dengan tapak kediaman saya kan. Jadi, ya, sebelum tu menyentuh tentang tempat kediaman ni bukan baru ya. Kediaman ni dah berusia berapa tahun Encik Said? Lebih daripada 100 tahun. Dan Encik Said adalah generasi kelima di rumah ni. Jadi ini adalah bukan rumah sebarang rumah, tapi adalah rumah warisan, rumah sejarah, historical house, historical village, you know. Ya, so kita kena faham di situ ada sentimental value. Ya, Encik Najib, sorry, ya. Okey. Jadi bagi saya sebenarnya spekulasi yang mengatakan saya sebagai penghalang tu sebenarnya tidak tepat. Kan? Kerana ialah mereka yang berbicara seperti itu tidak dapat bertemu dengan saya dan tidak tahu kan apa sebenarnya berlaku pada saya. Kan? Sebenarnya saya tidak menghalang untuk kerajaan membina projek di tapak kediaman saya kan. Jadi bagi saya amanat daripada keluarga saya, daripada sejak nenek moyang saya pun itu amanat dia. Ya, dia sentimental value Dia kata jangan jual tanah ni. Pertahankan tanah ni. Pasal ni tanah kita, ni kampung kita. Ini bandar kita. Ini negeri kita. You keluar daripada sini, you tak ada kampung. You dah tak ada bandar. You akan tumpang kampung orang, you akan tumpang bandar orang, yang mana you akan rasa terasing. Jadi ini satu-satunya kampung you dipertahankan. Kecuali pihak kerajaan mahu menggunakan tapak tanah ni untuk dijadikan pembangunan. So sesuai dengan keadaan sekarang ni lah. Kan? Jadi saya rasa saya tak ada masalah. Pasal apa? Saya dah memenuhi amanah keluarga saya. Kan? Sebelum ni pun kami pun dah terima banyak dugaan kan untuk pengambilan tanah ni daripada pihak-pihak swasta kan untuk pembangunan. Terutamanya di belakang Wadi Hana ya, Wadi Hana saya tunjuk. Dah ada terbentuk. Ni ya. Ada terbentuk. Kondominium Wadi Hana. Ya, so saya tunjuk you sikit.
Tak nampak, tapi ya tempoh hari you all dah, tak apa, nanti saya turun saya akan tunjuk lah. Ya, so Jadi sepadan ya. tapak Okey. kondominium Kita Fadianah ni dengan tapak tanah saya hanya dibezakan dengan 20 kaki persegi, 20 kaki aja jarak dia. Jadi pemilik developer kondominium ni berminat untuk mengambil tanah kita untuk dijadikan kemungkinan mereka akan naikkan twin tower. Tapi bagi pihak keluarga saya untuk mempertahankan tanah ni, jadi kami tidak rela untuk menjual. Jadi kami terus pertahankan. maksud mereka masih ada pilihan ya. Ya. Jadi bila sampai ke satu tahap sekarang, situasi sekarang ni keadaan memerlukan, saya sebenarnya tak ada masalah untuk menyerahkan balik pada keadaan kerana itu salah satu amanah. Tetapi kita kena ingat pengorbanan saya, pengorbanan atuk saya, bapa saya, kan, anak-anak saya, cucu-cucu saya, mereka berkorban. Pasal apa? Mereka tak memilih untuk mencari kampung lain selain pada Wadiana. Betul. Jadi itu yang saya ada sedikit permintaan dengan pihak MRT. Jadi saya pun telah berjumpa dengan pihak MRT dan pihak pejabat tanah untuk berunding apa permasalahan saya sebenar. Jadi apabila saya berceritakan dengan mereka macam mana saya pertahankan, macam mana kenapa mesti saya membuat tuntutan, kan? Saya huraikan. Salah satu pada dia tangga ini. Tangga ni Saya cakap dengan dia, tangga ni kalau saya kenang, kalau saya tiada tangga ni, saya akan bersedih. Pasal apa? Tangga ni banyak menghubungkan kita. Saya cakap, kan? Berapa ramai jenazah turun daripada tangga ni? Berapa ramai Cik Syed? Ramai. Pasal apa? Saya dah keturunan kelima. Ya, keturunan kelima. Jadi nenek moyang saya semua turun jenazah daripada sini. Dan mereka bersatu pun naik daripada tangga ni untuk bernikah untuk bersanding. Jadi dekat situ je, tangga ni je, saya tak rela kalau untuk dibuang macam itu. Ini tanah batu kan? Dia kayu. Kayu apa Encik Syed? Ini terlalu lama kayu ni. Saya pun tak tahu, pasal saya pun tak. Kalau tak silap kayu yang paling tahan ni panggil kayu belian kan? Kayu belian. Oh. Kan? Ya. Jadi okay, sorry. Macam mana suasana saya dibesarkan, kan? Ya. Lagi satu yang saya nak teraskan, berapa banyak keliling tanah ni, ya. Kan? Sorry. Ya. Dan temini yang mereka dilahirkan di dunia ini. Kan? Jadi saya cakap tu semua saya tak boleh buang. Saya tak boleh buang dan saya tak boleh tinggalkan. Saya tak boleh abaikan benda ni semua. Pasal apa? Benda ni ada tuntutan. Ada sentimental value dia yang tak boleh dapat di mana-mana ya. Betul. Ya. Begitu juga dengan nenek moyang saya, macam mana diorang bertahankan rumah ni. Bukannya tidak berdepan dengan masalah. Diorang berdepan dengan berbagai-bagai masalah untuk mempertahankan. Pasal apa? Kami duduk sini sebelum Perang Dunia lagi. Sebelum Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia lagi. Sampai ke kami menuntut kemerdekaan, dijajah, kami pertahankan. Menuntut kemerdekaan ya. So tu kita kena highlight perkataan menuntut kemerdekaan Malaysia. Ya. Kan, sehingga ke Malaysia membentuk untuk menjadikan negara pembangunan. Kan? Saya masih mempertahankan. Jadi dekat situ kalau saya, andai katalah saya diperkatakan untuk menjadi penghalang projek, saya minta maaf banyak-banyak. Kan? Bukan saya penghalang projek ni. Saya dah menyatakan apa asal saya dah mengatakan macam mana kita boleh memudahkan perundingan ini. Kan? Memudahkan, tapi mereka tidak. Tapi mereka sehingga kini selama 4 bulan daripada tarikh perundingan tersebut sampai sekarang, mereka tiada apa pun makluman untuk saya. Jadi saya cakap, saya tetap akan di rumah ini. Saya cakap, apa pun cara, apa pun diperkatakan, saya tetap
Saya tak akan keluar daripada rumah ni walaupun sebenang urat. Seurat benang, saya tak akan tinggalkan rumah ni. So you dengar, jika MRTS Malaysian Rapid Transit Sdn Bhd tidak melaksanakan atau boleh kita katakan memberi pempasan yang sewajarnya terhadap Encik Syed Hamid sekeluarga. Encik Syed Hamid, Syed Najib. Sorry friends, sorry. Syed Najib. Ya, sebab baru semalam jumpa ni. Ya, so you ada anak 7 orang kan? Yes. Anak 7 orang dengan cucu 2 orang. Yang masih bersekolah berapa orang? 2 orang. 2 orang. Jadi ada 11 ahli keluarga. Ahli keluarga. So mereka tak ada rumah lain selain dari rumah ini. Kemana mereka akan berpindah? Cuba you all bayangkan. You ada 7 orang anak dengan 2 orang cucu. Bukan 11, actually dengan menantu semua kan. Yeah. Berapa ramai. So mereka tak ada rumah selain dari rumah ni. Kawan-kawan, saudara mara, sahabat-sahabat semua, mereka tak ada rumah lain. So kalau pempasan tu tidak setabil, setimpal dengan pengorbanan mereka, saya rasa you all pun akan buat perkara seperti Encik Syed. Ya. Cuma kita kena ingat, kalau saya mengorbankan tanah ni untuk pembangunan, dan saya pun menuntut, kan, saya pun juga menuntut kemajuan untuk keluarga saya. Betul, ya. So kita, sebab RTS ni bila sudah dibina, dia akan, selagi orang cakap bumi dikandung tanah, dia akan berada di situ, menyumbang kepada pembangunan, ekonomi semua kan. So kalau Encik Syed diberi dengan pempasan yang tidak setimpal, you sudah tak ada, saya tak ada kan? apa-apa. Dah tak ada apa-apa. Saya Jadi tak ada apa-apa. dia bukan seorang, dia ada, kita kena faham dia ada 7 orang anak. So kita boleh fikirlah, kita harap-harap MRTS akan pertimbangkan perkara ni lah. Ya. Baru-baru ni ada perundingan pejabat tanah dengan saya. Kan? Mereka memberi saya alternatif. Kan, untuk saya keluar. Kan? Diorang cakap pihak MRT bersetuju untuk membiaya sewaan rumah. Sewa rumah di PPRT. Oh my goodness. Kan? Ni saya tak PPRT, excuse me. Okay, sorry. Okey, selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Okey. Saya cakap dengan dia. Selama 6 bulan, selepas 6 bulan tu, apa akan berlaku? Siapa akan membayar? Adakah saya kena bekerja seperti umur saya belasan tahun untuk membayar sewaan rumah? Kan? Ya, selepas betul. tu, rumah tu adalah milik kerajaan, bukan milik saya. Dan saya pun tak boleh akui itu sebagai kampung saya. Jadi saya minta lah. Saya minta kerajaan UMNO, kan, kerajaan UMNO kalau berjanji dengan kalau rakyat, tak silap, gurau sikit lah. Encik Syed juga ahli UMNO ke apa? Ahli UMNO. Saya memperjuangkan UMNO. Oh my goodness. Saya memperjuangkan UMNO sejak umur saya 12 tahun. Sampai sekarang saya memperjuangkan UMNO. Jadi saya minta kerajaan UMNO kalau berjanji dengan rakyat, tolong jangan perbodohkan rakyat dengan janji-janji. Betul. Saya ni, tapak tanah saya ni status international lot, freehold. Yes, sir, international lot, freehold. Oh my goodness. Bukan saya menumpang di tanah kerajaan. Bayangkan. Bukan saya membela bangunan di tapak kepunyaan kerajaan. Bukan yang mereka hendak tempatkan saya di PPRT. Saya tak pandai. Saya tak pandai duduk berapat-rapat. Satu ketika tu saya berlaku positif COVID. Dekat sini juga. Di dalam rumah saya. Yang mana isteri saya dan 2 orang anak saya positif COVID. I see, okay. Tapi kami tak ada bermasalah.
kami boleh keluar rumah, kami boleh... Ya, bebas. Ya. Ha. Yalah. Kalau saya duduk BRT, saya dapat situasi itu. Lagi satu saya tanya dengan MRT. Tapak kuil di seberang sana tu, itu adalah kepunyaan Keretapi, KTM. Dan dicerobok oleh kuil. Oh, Pentadbiran kuil. ini tanah kuil ni, Kenapa? tanah kuil. Kenapa kamu Nampak selama kuil lebih dekat 20 sana. tahun kamu berunding untuk mengeluarkan kuil tersebut? Dekat situ, Tetapi kalau you boleh menemui nampak, kegagalan. dekat situ ada Itu tanah kuil. kamu. Kenapa kamu tak dapat usir? Ya. Kenapa mesti tanah saya kamu nak usir? Adakah disebabkan tanah memang terbuktilah memang tanah lebih nilai? Saya tak nak sentuh sentimen perkaunan ataupun keagamaan. Betul. Awak kena ingat, kalau kuil tu pusat beragama, pusat sembahyang, pusat beribadat, rumah saya ni pun saya anggap sebagai masjid. Betul. Kerana kami di Betul, dalam ya. beribadat. Ya, actually Jadi dekat mana perbezaan yang keterlaluan sangat kamu Betul. membayar saya dengan 150,000 pampasan rumah dengan 2,000 sahaja untuk pampasan berpindah. 150,000. 150,000. Oh my goodness. Jadi untuk pentadbiran tanah, saya nasihatkan pada kamu, kalau kamu nak menikam saya, kamu ingat betul-betul apa yang kamu tikam saya. Dalam perbicaraan, kamu cakap saya tidak membantah. Sedangkan dalam perbicaraan, saya seorang saja yang membantah. Jadi kamu kena ingat. Jangan kamu ingat saya dah putih rambut, kamu boleh membalikkan Dipermain-mainkan cerita saya. ya. Jangan mempermainankan saya. Saya bukan Demi budak. kebenaran. Ya. Saya bukan budak dan saya bukan orang tua yang tak ada ilmu. InsyaAllah saya berpengalaman. Betul. Saya tahu pergerakan politik. Ya. Saya tahu pergerakan construction. InsyaAllah saya tahu. Tapi tolong saya minta maaf, jangan perbudakkan saya dan jangan perbodohkan saya. Ya. Saya dah berjanji untuk dia berdiamkan diri daripada menghasut pada pemilik-pemilik tanah yang lain. Itu perjanjian antara saya dengan pejabat tanah dan MRT. Saya lakukan selama 4 bulan saya tak bersentuh. Saya tak bersentuh. Saya menyendiri, saya jauhkan daripada orang, saya tak menyentuh. Saya tak buat spekulasi, saya tak buat hasutan. Tapi kenapa sehingga selama 4 bulan saya tak diberikan keputusan? Apa tak cukup pengorbanan saya? Masih belum ada kata putus. Saya Berapa berkorban tanah. pempasan yang perlu diberikan? Saya berkorban tanah, saya berkorban kampung, saya berkorban bandar untuk kamu mendapatkan keuntungan 1 jam 10,000 pengunjung menggunakan landasan Betul. RTS Ya. selama 1 jam. Ya. Jadi apa yang kamu dapat? Apa alasan mereka yang tidak setuju dengan pempasan yang Encik Said Ya. tanya, Sebenarnya, minta kan? mereka pun tidak membantah. Ha. Mereka pun tidak membantah. Dan mereka juga tidak memberi jawapan. Itu pasal saya sekarang, masalah saya sekarang, adres saya. Aha. Bila saya ada buat berurusan dengan Kementerian Pelajaran, dengan pihak sekolah, dengan anak-anak saya buat pengurusan dengan bank, dengan apa. Betul. Jadi alamat rumah saya ni. Betul. Sampai bila saya boleh menggunakan alamat rumah saya? Sekiranya saya tak dapat keputusan daripada pihak MRT. Sehingga bila? Ya. So adakah you all sanggup MRTS nak batalkan projek ni atau macam mana? So saya harap you all bincanglah. MRTS dan Encik Said akan dapat persetujuan yang Betul. memberi kebaikan bagi kedua-dua pihak ya. Ya, so ya, ini adalah cerita sebenar. This is the true history lah, the true story, you know. So kita tak boleh dengar sebelah pihak saja. So untuk bahasa Inggeris nanti saya akan letak translation di bahagian description ya. Ya, so belum ada kata putus. Belum ada keputusan. So jabatan tanah Pejabat macam tanah mana? ada datang pada 3 bulan November Ya. untuk memberi notis terakhir kepada saya. Oh. Notis merah. So Dos.
Lewat. So it's a shocking news, friends. Yeah, indeed a shocking news. Keadaan yang menyedihkan kita. Kerajaan sanggup membelanjakan 10 bilion projek RTS tapi tidak sanggup memberi pempasan yang setimpal, yang sewajarnya kepada Encik Said dan keluarga. So kita kena fikirlah, ya, kita kena fikirlah keadaan tu. Bukan disebabkan Encik Said menghalang, langsung tidak terdesak dalam hati untuk menghalang projek ni, ya, Encik Said, ha? Ya, cuma itulah macam kita katakan, saya tidak menandatangani satu surat yang mengatakan persetujuan kepada satu bukan, dia tak ada yang mana satu daripadanya tidak terima, bermakna tidak setuju dengan projek. Yang kedua, terima dengan bantahan. Yang ketiga, terima tanpa bantahan. So dekat situ pihak konsultan MRT masa memberi taklimat menyeru kepada kita pemilik tanah supaya menerima dengan bantahan. Menerima dengan bantahan. Sebenarnya apabila kita menerima, apabila saya mengkaji balik, bila kita menerima dengan bantahan, benda tu sebenarnya menjerat kita. Bukan benda tu menyelesaikan masalah kita sebenarnya. Bila kita menerima dengan bantahan, apa pun yang kerajaan beri tawarkan pada kita, kita kena terima. Kita kena terima dan ianya akan dibayar jumlah tu. Selebihnya dia memberi kelonggaran kepada kita untuk kita fight di mahkamah tinggi untuk pampasan selanjutnya. Bermakna kita dah tak ada cara lain. Bila kita dah menerima, bermakna kita akan terus menerima. Jadi kita kena ingat, memang saya tak tuntut apa-apa sebenarnya. Pada awalnya saya tak tuntut apa-apa. Tapi bila saya rasa saya tertipu, sudah kita mengetahui situasi sebenar dia, ya. Bila saya dah menghadiri perbicaraan, kan, bila saya menuntut, kita berbicara, bicara sebenarnya kita berbicara. Bila kita berbicara, kita termasuk kita boleh buat tuntutan apa yang kita mahu. Tapi saya disekat di situ, sehingga pentadbir tanah mau menghalau saya keluar daripada bilik perbicaraan. Wah, seteruk. Kerana siapa? Kerana saya terlalu lantang bercakap. Saya bercakap pasal saya tahu. Ya. Yang tak bercakap demi kebenaran, mereka tak tahu. Mereka tak tahu. Kesian. Betul. Ya, kesian. Jadi, situasi. Kenapa mesti saya nak membodohkan diri saya? Betul. Untuk menerima secara buta-buta aja macam itu. Betul. Ya. Jadi saya cakap dengan dia, kalau you ingat you nak sekat daripada saya berbicara, baik you tak payah buat perbicaraan. Betul. You pergi masuk. Tak masuk akal. You ambil duit, you keluar. You masuk duit, you keluar. Jadi kerajaan Malaysia ni kerajaan samseng ke kerajaan memilih rakyat? Ini notis yang diberikan oleh pejabat tanah. 3 bulan November. So maaf, saya terkoyak pasal apa? Yalah, dilekatkan. Bila saya tak mahu untuk menandatangani penerimaan surat ni, maka diorang tampal di dinding rumah saya. Jadi saya takut benda ni rosak kena hujan. Jadi saya carilah. Ya, bukan dikoyakkan, dia tercarilah, ya. Ya. Jadi bila saya menerima notis sebegini, itu yang membuat saya terpaksa membuat sedikit pemberontakan. Yang mana kamu semua nampak pada zahir dia, saya tidak menerima pelaksanaan projek.
saya sebagai penghalang. Sebenarnya bukan. Sebenarnya tidak. Saya, Ini adalah selama cerita 4 bulan sebenarnya. saya berdiamkan diri selepas saya berjumpa dengan pihak MRT dan pihak pejabat tanah. 4 bulan saya mendiamkan diri sehinggalah pejabat tanah mengeluarkan notis ini, keluar pada 3 bulan November. Barulah saya mula bertindak. Saya bertindak pun bukan untuk menggagalkan projek. Saya bertindak, saya punya niat supaya pihak MRT segera berjumpa dengan saya dan meneruskan perundingan dan membuat keputusan untuk saya. Tapi tak ada tindakan, tak ada. Saya harap selepas ni pihak MRT harap-harap boleh membuat sesuatu untuk saya. Betul. So ini adalah tujuan saya buat liputan ni lah. So harap-harap pihak MRTS datanglah berjumpa dengan Encik Said, bincang baik-baik demi kebaikan Encik Said dan negara kita, dua-dua negara Singapura dan Malaysia ya. So itu tujuan utama kita lah. So harap-harap selepas video ni nanti tersebar, situasi isu ni akan selesai lah. Isu ni akan selesai. So kalau tidak, lagi banyak cerita lah. Kalau tak silap, maaf Cik Said, semalam Cik Said ada bagi tahu saya yang mengatakan bila MRTS bagi buang pempasan kepada Encik, jangan bagi tahu dengan sesiapa. Apa maksud mereka. Jadi untuk itu kita akan buka. Okey, untuk cerita ni sekarang kita tak buka dulu. Kita sabar, Encik Said sabar, minta sabar Encik Said. So kita bagi peluang kepada MRTS menjawab lah kalau boleh kan. Kalau you nak jemput saya pun boleh juga, saya sukarelawan. Jadi ya, so tapi jika tak ada tindak balas, tak ada apa-apa berita dari pihak MRTS, so kita akan teruskan ya. So agak-agak bila tempoh saya sebenarnya sebelum saya tak kisah. Saya tak kisah bila tempoh. Sebab kalau tak silap Disember ni mereka akan buat pecah tanah di kawasan yang tadi saya tunjuk you all kan. Apa yang saya maklum, apa yang saya dapat tahu dalam belanjawan negara dan tempoh hari, Perdana Menteri telah mengumumkan ada belanjawan. Kerja-kerja pembinaan RTS akan dimulakan pada bulan Disember 2021. Jadi dekat situ sekarang dah November. Jadi bukan saya mendesak mana-mana pihak, bukan. Tapi kalau kita apa yang kita dengar daripada pihak pemimpin negara Malaysia mengatakan bulan 12 akan dimulakan kerja-kerja RTS. Bermakna sekarang dah November. Jadi masa tu begitu suntuk. Jadi bila bulan 12 diorang akan launching untuk projek ni. Jadi macam mana keadaan saya? Adakah saya terus tinggal di sini dan protes sewaktu launching tersebut? So yalah, kembali kepada MRTS, terpulang kepada MRTS untuk tindakan selanjutnya lah. Feedback pasal selanjutnya. Kita pun, saya dengan pihak MRTS pun dah membuat satu persetujuan untuk memudahkan perkara ni kan. Tapi bila kita bersetuju untuk memudahkan, kita perlukan satu keputusan. Keputusan bagi pihak saya, berapa tuntutan saya telah saya nyatakan pada pihak MRT. Tapi pihak MRT tiada keputusan. Semasa pihak pejabat tanah menghantar notis ini pun, saya bertanya pada pihak pejabat tanah, macam mana perundingan kita yang lepas? Perundingan saya dengan pejabat tanah, dengan pihak MRT yang mana bersetuju untuk memudahkan perkara ni. Kan? Pihak pejabat tanah maklumkan pada saya tiada keputusan. Jadi bila tiada keputusan, masa semakin hampir, jadi saya rasa saya perlu bertindak untuk diri saya. Dan saya tak boleh tunggu.
Saya tak boleh tunggu sehingga MRT buat keputusan untuk merobohkan ataupun menghalau saya dengan, kena ingat, bila kamu menggunakan akta dan undang-undang, kan, bagi pihak kamu, saya pun ada akta dan undang-undang bagi pihak saya. Betul. Sebagai penduduk. Ya. Saya akan nuntut. Macam mana pembentukan kerajaan berjanji dengan rakyat. Macam mana PRU berjanji dengan rakyat. Macam mana Hari Kemerdekaan berjanji dengan rakyat. Ya. Boleh saya tanya soalan, Encik Said? You tahu tak berapa per square meter MRTS beli tanah di kawasan Wadi Hanan? Itu Sebelum kita berakhir ya. itu sangat menarik. Pasal benda ni saya rasa kita akan buat yang kedua. Ya tu. Pasal apa? Okey. Saya very sorry. Pasal apa? Nah, Ini ya baru saya MRT. ya betul. Ini baru MRT Yes. dan ini kesilapan MRT. So saya pun memang sengaja tanya sebab dan pejabat tanah. Jadi saya tak nak jangan memburukkan kita keadaan. sebarkan. Tapi kalau saya terpaksa, ya, saya terpaksa. so memang saya pun akan bertemu dengan, saya akan bersama dengan Cik Said sehinggalah RTS ni, isu ni selesai ya. Kalau tak selesai selagi saya hidup, selagi tu saya akan cuba berbicara lah dengan Cik Said. Thank you so much. Terima kasih Cik Said. So saya rasa ada apa lagi sebelum kita akhiri ini video Cuma kedua? Saya minta pada pihak-pihak yang tak mengetahui perkara yang sebenar, kan, tolonglah jangan sebarkan berita yang tak betul. Cerita berita yang tak benar. cerita. Bukan saya buat sedemikian untuk memburukkan mana-mana pihak. Betul. Saya buat demikian semata-mata kerana menuntut hak saya. Betul. Hak saya sebagai tuan punya tanah, tuan punya rumah, rakyat Malaysia. Betul. Saya pemegang IC 01. 01. Bukan saya 10. Bukan saya 91. Saya 01. Saya dilahirkan di sini. Anak jati bangsa Johor Bahru, bangsa Johor. Bapa saya lahir di sini. Atuk saya berlahir di sini. My goodness. Jadi saya tak akan abaikan itu semua. Betul. Saya akan pertahankan segala memori saya. Jadi saya mohon ampun dan maaf kepada semua pihak sekiranya ada perbicaraan saya tersinggung, menyinggung ataupun menyalahi, terkasar. Saya minta maaf. Ya. Saya minta maaf. Saya juga ialah bahasa saya tu pun lintang pukang juga. Saya berjuang semata-mata kerana hak saya. Betul. Itu saja. Ya. Bukan saya berjuang untuk membenteras ataupun untuk melawan ataupun untuk menidakkan apa-apa perancangan kerajaan. Betul. Tidak. Bukan saya sejenis itu. Saya boleh berakal dengan waras, insya-Allah. Ya. Jadi saya akan buat yang terbaik untuk kerajaan, untuk rakyat Malaysia, untuk penggunaan laluan keluar masuk Malaysia ke Singapura. Saya amat alu-alukan, please welcome, gunakan RTS untuk kelancaran perjalanan kamu. Betul, siapa tak nak kalau dulu kita tersekat di causeway tu berjam-jam ya. Betul. 6-7 jam pun ada, terutama di musim perayaan ya. Tapi dengan adanya RTS nanti dijangka cuma memakan masa 6 minit dari Bukit Cagar ke Woodlands ya. So okey, saya rasa kita akhiri dekat sinilah Encik Said ya. So okey, terima kasih banyak Encik Said. Kita akan tunggu respon dari MRTS ya. Ya, so terima kasih. Okey. Ya, thank you. Ya, thanks.